Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menuju impian jadi realiti menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita seperti biasa di kita punya program mingguan. Hari Jumaat kita ada program Sembang Santai Takaful. Okey, Sembang Santai Takaful. Alhamdulillah, saya doakan semua rakan niaga, semua kita punya para penonton hari ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita sudah memasuki minggu pertama bulan 12 dan juga kita sudah berada di kalau di Ikhtisas kita berada di penghujung tahun kewangan ketiga. Okey, penghujung tahun kewangan ketiga. Kita akan masuk suku ketiga tahun kewangan. Okey, suku ketiga tahun kewangan semasa. InsyaAllah kita akan berada lagi berbaki 3 bulan. Alhamdulillah bertemu kita lagi sekali pada malam yang saya rasa hari ni cuaca di Sepang ni nampaknya cantik Cuaca di Sepang cantik. Hari ini kita bawa 2 orang lagi speaker, mereka yang menunjukkan prestasi yang membanggakan pada bulan November. Speaker pertama kita ada Muhammad Faris Daniel bin Jeffrey, seorang anak muda yang mewakili Harmony Enterprise ataupun jadi JNF Batu Pahat. Alhamdulillah. Apa khabar Faris? Dengar Faris? Dengar, khabar baik Alhamdulillah. Okey. Ini anak muda kita ni. Bayi-bayi saya je ni. 21 ke 22 ni umur dia. 21. 21. Okey. Bagus Faris ni. Okey, kedua kita ada speaker kedua. Ini senior sikit. Tapi muda lagi juga. Kita ada Puan Nurul Ashikin binti Abdul Rahman. Apa khabar Puan Nurul? Baik, Cikgu. Okey, alhamdulillah.
Okey, ni dua orang kita punya rakan niaga di Ikhtisas. Satu Faris Daniel dari Batu Pahat dan juga Nurul Ashikin dari Rawang. Rawang Nurul? Rawang ke apa Sungai Buloh? Ke Kuang? Nurul ni mana Nurul? Rawang dia Rawang. Rawang, okey. Alhamdulillah, saya happy lah tengok dua orang ni kan, kita punya tetamu hari ni. Okey, kita mulakan kita punya program hari ni. Kita buat secara sembang santai saja kan, nama program pun sembang santai. So kita pun buat santai-santai saja. Alhamdulillah setakat ni kita ada 11 orang yang menonton kita punya share di YouTube channel kita. YouTube channel kita ada 11 orang. Alhamdulillah, insya-Allah nampak ada peningkatan dari semasa ke semasa. Okey, tak apa. Nanti kejap lagi ramai lah tu Dah tengok dia pun nak dengar juga perkongsian daripada Faris Daniel dan juga Puan Nurul Ashikin. Mana dia Nurul ni dah hilang. Nurul hilang. Okey, tak apa. Kita mulakan dengan Faris dulu. Okey Faris, boleh memperkenalkan diri tak? Rasanya Faris dah kali kedua join sembang santai Takaful ni? Ya, betul. Kali kedua. Wow, orang lain semua sekali. Kau dah 2 kali Faris? Hebat betul. Okey, Faris dipersilakan cerita sikit, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faris Daniel bin Jeffrey alias Muhammad Jaafar. Dengar tak semua? Dengar? Dengar. Dengar. Okey. Saya berumur 21. Saya masuk Takaful pun dipaksa oleh ayah sebenarnya. Dipaksa Minat saya dekat kereta. Sebab tu saya sambung belajar engineering in automotive. Okey. Dan nak tahu bagi bos? Asal mana? Lepas tu sebelum ni buat apa? Ada pernah kerja ke tidak? Oh, saya dulu saya asal Batu Pahat, Johor. Saya pernah kerja under Isuzu Batu Pahat sebagai mekanik. Mekanik Ya, betul. Sekejap je lah tu kerja. 6 bulan saja. 6 bulan saja. Lepas habis belajar dapat kerja 6 bulan, terus dah buat Ikhtisas PKP terus saya sambung buat Ikhtisas. Okey, cantik. Okey, kita masih menunggu mana Puan Nurul ni tiba-tiba hilang. Nurul. Nurul. Asal tertekan. Don't call lah. Okey. Faris tadi dah buat sesi pengenalan, memperkenalkan diri. Saya nak minta Nurul pula memperkenalkan diri kepada kita punya penonton. Saya Nurul Ashikin dari Rawang, ibu pada 5 anak. Bila dalam industri Takaful ni pada 2017. Berapa? 2000? 17. 1 April 2017. Lagi? Asal mana? Sebelum ni kerja apa? Asal apa dia? Tak dengar. Asal daripada mana? Sebelum ni kerja mana? Saya bekerja dalam industri perbankan 20 tahun juga. Berapa tahun? Asal dari Selangor. Kerja dalam industri perbankan 20 tahun. 20 tahun kerja okey. Lepas tu? Okay, lepas tu Buat Takaful. dapat offer, bila saya dapat offer retirement awal lah. Sebenarnya saya memang plan umur saya nak retire awal lah. Alhamdulillah Allah jadikan satu inilah doa tu makbulkan lah. Okey. Saya dapat berhenti awal dengan apa bank offer lah. Itu yang saya tunggu. Okey, terima kasih Puan Nurul Dengar. Ni mikrofon tu kena dekatkan sikit. Mikrofon tu dekatkan sikit.
okey. Okey. Tak dengar ya Itu tadi. kita dah dengar. Okey, sorry. Tak apa. Tadi jauh sikit. Tak apa, dengar sikit tapi perlahan sikit. Okey, kita dah dengar latar belakang daripada Faris Daniel dan juga Nurul Ashikin. Ada bunyi-bunyi motor lagi. Duduk tepi jalan. Okey, saya nak tanya Faris balik semula. Boleh tak Faris cerita macam mana boleh bermulanya terjebak buat takaful ni? Bermulanya saya buat takaful ni sebab ayah lah. Sebab ayah yang suruh buat. Sebab apa, dia kata kalau bukan saya, siapa lagi yang nak sambung dia punya bisnes sekarang ni. That's why saya tak apalah, saya ambil advantage daripada dia punya tu. Saya cakap tak apa, saya take challenge sebagai saya buat benda ni. Macam tu. That's why lepas PKP saya terus buat Ihtisas ni. Dan alhamdulillah berjaya lah buat untuk dapatkan POI setiap bulan. Berjaya untuk dapatkan POI setiap bulan Okey, bagus. Nurul pula boleh ceritakan tak macam mana boleh mula terjebak nak buat takaful ni? Nurul, silakan. Silakan. Mulanya saya dengan takaful ni sebab leader saya lah. Leader saya tu dia dah ajak saya lama. Masa tu saya masih bekerja di bank. Kak Anim dengan Haji Samsul. Dia dah ajak saya lama tapi saya kata saya tak ready. Jadi satu hari dia tahu saya resign. Saya dah berhenti dari bank, dia kerja. Dia call lah balik. Dah kita tak contact dan dia call balik. Pada malam tu, kebetulan malam tu saya nak bertolak ke Mekah, ke umrah. Nanti bagi saya fikir betul-betul nantilah balik nanti saya settlekan. Balik pada umrah tu saya terus buat TBE, saya lulus. Terus saya start 1 bulan 4 tu saya start untuk bisnes. Tu puncanya. Sebab dah sebelum tu lagi cikgu saya dah buat macam-macam juga. Saya dah setahun relax kat rumah. Saya ambil masa relax dulu. Saya dah buat MLM lah. Waktu saya fikir penat lah. MLM ni kena ada modal, larut malam. Kena ada modal besar lah kan. Modal besar dan larut malam lah. Balik malam. Lepas tu stok banyak. Kita kena kerja berat lah. Lepas tu saya kata saya kata dia fikir modal untuk takaful agent ni RM80 dengan iPad. Saya bawa iPad dia. Saya tak perlu lagi bawa stok. Produk. Buat produk lah. Saya rasa bersyukur lah. Dah berjumpa dengan bisnes ni. Sangat ni lah santai saya buat dan happy. Yang penting kita minat lah apa yang kita buat. Okey, sampai sekarang rasa macam okey lah, tak ada apa-apa tak ada apa-apa yang berbelenggu lagi macam dulu lah. Okey. Alhamdulillah, tadi kita dah dengar macam mana kita dah dengar kan macam mana Faris, dia, bapak dia, seperti semua yang sedia maklum, bapak dia seorang one of BOD di Ihtisas ni. Memang dia lah kena take over bisnes bapak dia kan. Nurul 20 tahun dah kerja bank. Lepas tu kena approach dengan leader dia supaya buat bisnes ni, bisnes takaful ni selepas dan dia pun ada kesedaran sebab dia rasa susah buat bisnes yang dia buat sekarang ni. Antara ayat-ayat yang dia gunakan tu macam mana tu? Dia ajak tu Nurul? Sebelum tu lah. Kak Ani memang lah. Kau boleh buat punya, aku percaya. Saya tak pandai lah Kak, saya bukannya orang sale, saya cakap. Saya bukan orang sale, saya memang back office, saya kata. Akak percaya kau boleh buat. Itu je ayat, akak percaya kau boleh buat. Kak Anim tak tahu lah dia dengar ke tak, malam ni saya dah bagi tahu dah. Dengan Haji Sam. Okey, terima kasih Nurul. Okey, alhamdulillah kita sebabkan mereka kita jasa dia tetap ada kan. Okey. Alhamdulillah kita sekarang dah ada 20 orang
ada 20 orang yang menonton kita punya YouTube live, YouTube channel live kita untuk kita dalam program Sembang Santai Takaful setiap hari Jumaat malam. Malam ni kita bersama dengan Faris Daniel dan juga Nurul Ashikin. Okey, kita sambung balik kita punya perbualan kita ni. Kali ni kita tanya Faris pula. Okey Faris, sepanjang tu hari join selepas awal tahun tu hari, sampai sekarang apa yang Faris rasa dan apa dah capai Faris selain daripada Power of Istiqomah setiap bulan ni? Apa kali dah Power of Istiqomah dan apa pencapaian-pencapaian lain? Boleh tak share dengan kita punya kawan-kawan yang sama-sama menonton kita? Kita ada 20 orang, 21 orang yang menonton ni sekarang. Okay. Saya dah capai Power of Istiqomah selama 5 bulan. Kalau tak silap saya selama 5 bulan. 4 bulan atau 5 bulan macam tu lah kalau tak silap. Dan kalau macam dari inisiatif group sendiri, Alhamdulillah saya dah dapat group untuk, ayah ada buat kontes untuk emas. Alhamdulillah saya dapat grab untuk kontes emas 1 gram tu dekat group, personal group lah yang ZF punya. Mas saya dia bagi? Mas dia bagi mas. Okey. Sebab kalau duit nanti habis. Setakat tu itu je lah kot yang paling yang pernah saya dapat yang paling tinggi lah pada saya. Okey. Terima kasih Faris. Nurul pula boleh tak share dengan kita? Sepanjang kejayaan Nurul ni daripada 2017 kan? Apakah pencapaian-pencapaian yang Nurul dah berjaya capai sepanjang 3 tahun ni lah. Maksud 3 tahun ni kan? Okey, silakan Nurul. Saya bermula tahun 2017. Alhamdulillah, selepas 4 bulan saya dah achieve FIC 50k. Masa tu dia Takaful Ikhlas offer ke Perth. Saya dah dapat 4 bulan. Lepas tu by end of tahun kewangan tu saya dapat umrah. Wow. Tapi disebabkan saya baru balik pada umrah, saya terpaksa downgrade kan saya punya hadiah tu lah. Sebab kita kena bayar denda kan masa tu. Masa tu masih lagi kena bayar denda sebab kita baru balik untuk visa tu. Sedang berbincang, lepas tu mahram pun kena pergi juga sebab saya belum umur. Jadi setelah berbincang saya downgrade lah. Lagipun saya tak pernah pergi Perth tu. Saya ambil lah. Saya ambil ke Perth tu lah. Tapi sebab tak apa, umrah pun dah pergi kan. Lepas tu tahun tu juga saya dapat top agent KL. Top agent KL hebat Puan Nurul ni. Okey lagi. DYR tahun tu. 2018 saya masih kerja keras lagi untuk achieve target. Saya dapat hampir 100k lah. Tapi sikit lah masa tu saya dah macam slow down sikit lah. Belum lah kan. Kita sebenarnya saya target 2018 tu saya dah AUM. Masa tu saya TT. Saya fikir saya nak overriding cepat. Masa tu saya AUM, saya tanya dekat leader macam mana saya nak dapatkan overriding. Saya tak nak kerja lama-lama lah saya kata. Tapi yelah dia cerita kena naik AM. Naik AM kena ambil masa 4-5 tahun lah. Saya tengok kawan-kawan kan yang senior-senior dari saya boleh tahan jugalah masa nak ambil untuk capai target tu. Tapi bila 2019 1 bulan 4 saya dapat tahu, sebelum tu saya dah tahu dah ikhtisas nak ditubuhkan. Saya study lah apa ikhtisas. Saya rasa saya nampak 1 bulan 4 tu saya terus sign up. Saya tengok kat situ kita ni sebagai ejen memang dibantu untuk dapat overriding cepat untuk membina kita punya income. Tak perlu tunggu 4-5 tahun, 10 tahun. Saya nampak itu yang saya antara punca saya stay kat ikhtisas ni lah. Dia memang membantu lah. Okey, di ikhtisas selepas setahun setengah ni ada apa-apa pencapaian tak? Pencapaian
saya dapat mari lah. Masa yang starting tu saya kejar mari. Alhamdulillah masa tu saya dapat mari, saya dapat 3 ejen awal-awal tu. 3 ejen. Lepas tu saya tak berhenti. Saya belajar lah macam mana nak rekrut ni yang saya rasa nampak yang penting. Bukanlah saya punya impian ni lah nak bina orang, nak share ilmu, nak share bisnes ni. Saya selalu cakap dengan klien saya jumpa kalau tak mampu untuk ambil ni, saya share dulu offer. Saya share jugalah offer nak jadi rakan niaga saya tak. Nak rasa tak apa yang saya rasa. Kan? Apa yang saya dapat dekat Etistas tu. Saya selalu offer. Kalau mereka tak mampu nak ambil polisi, saya akan offer ni lah plan untuk jadi rakan niaga. Okay, very good. Jadi kita pergi tu memang close lah. Tak ada close case, kita close agent kan? Ya, insyaAllah. Tapi okay, terima kasih. Rezeki tu kan. Tak apa. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, kita dengar tadi bagaimana perkongsian dua orang ni, dan untuk kita punya pendengar kita yang mungkin ada baru, pendengar kita baru, untuk tertanya-tanya apa itu POI, mari semua ni, okey. POI ialah stand untuk Power of Istiqomah. Power of Istiqomah ni syarat dia untuk dapat, kalau kita tengok Faris ni pencapaian dia POI Mari Club Tier 4. Bermaksudnya dia telah berjaya 4 kali berturut-turut buat lebih daripada 4 kes dengan 1 rekrutmen, okey. Kalau kita tengok bulan Oktober dia buat 5 kes dengan 2 rekrutmen, okey. Itu yang satu istimewanya tentang Ikhtisas. Kita galakkan kita punya rakan niaga untuk buat rekrutmen awal. Dan untuk Puan Nurul pula, dia Mari Club Tier 1 Oktober. Dia buat 6 kes dengan 1 rekrutmen. Okey, bayangkan dia boleh buat 6 kes 1 bulan, malah sempat lagi buat 1 rekrutmen untuk dia dapatkan rekrutmen insentif. Okey, rekrutmen insentif ni yang best sebab kita buat secara passive income. Okey, berbalik kita semula kepada Faris Daniel. Okey Faris, kalau tengok ni Faris punya pencapaian ni bermakna dah 4 kali Faris dapat M4R1 ataupun POI, Power of Istiqomah. Boleh tak Faris cerita dengan kawan-kawan kita kat luar ni, dalam 20 orang pendengar kita ni, apakah aktiviti yang Faris buat setiap hari untuk dapat pencapaian yang macam ni? Silakan Faris. Aktiviti yang saya selalu buat, bila jumpa orang cakap je pasal Takaful. Kalau kena reject, itu nombor 2 lah, tapi cakap je pasal Takaful. Then lepas tu yang macam saya banyak more kepada fokus kawan-kawan sebab diorang tak pandang benda ni sebagai satu yang serius. Kebanyakannya generasi muda ni dia tak faham lagi tentang Takaful. Kebanyakannya semua ingat Takaful ni benda yang tak penting, bukan satu keperluan pada diorang. That's why saya banyak share kepada kawan-kawan. Kalau yang macam rider motor, macam tu biasa saya share lah. Kalau ada rezeki ni insyaAllah lah sign up. Then kalau tapi dia ada dia punya aktiviti tu Faris, keluar pagi-pagi pukul berapa, nak kat mana jumpa orang tu? Saya pagi-pagi mesti saya ikut ayah saya pergi office. Saya punya aktiviti jumpa orang mesti malam. Saya tak minat jumpa orang siang. So saya akan cari orang malam, lepak kedai minum, borak-borak pasal Takaful, macam tu cara saya. Dan sekarang macam kat Batu Pahat, dia dah PKP, dia dah close. Dan saya tak boleh buat cara macam tu, saya ubah cara, saya buat guna FB. Promote melalui FB. Ya, betul. Alright. Okay. Macam bila yang promote daripada FB tu PM personal ke atau macam mana? Dia terus masuk dekat WhatsApp. So saya macam FB ad, so saya promote, saya kena bayar sikit lah untuk FB ad tu. Dan nanti bila dia berminat dia PM saya macam tu. Okay, dah ada dapat pelanggan daripada FBX? Buat masa sekarang belum lagi, sebab saya baru start minggu lepas. Baru seminggu. Okay, good Faris.
Terima kasih banyak-banyak Faris sebab share kan pada kawan-kawan kita. Okey, boleh tak Nurul pula? Anak 5, okey, semua orang tertanya-tanya ni kan, anak 5, lepas tu nak kena layan laki lagi, suami lagi kan. Macam mana Puan Nurul bahagikan masa, lepas tu buat aktiviti hari-hari? Okey, macam ni lah, saya buat kerja seawal pagi. Saya memang dah set, pagi-pagi saya bangun paling awal pukul 4 pagi saya dah bangun. Saya mulakan apa yang mula saya buat, mandi, solat semua kan. Saya pagi tu 7.30 dah lepas saya masak breakfast semua, sebab breakfast memang hari-hari saya buat pagi-pagi. Saya masak breakfast, lepas tu saya terus start WhatsApp dan call. Tapi call tu jarang sebab selalu orang sibuk nak pergi kan. Saya akan guna WhatsApp status, FB story, itu je lah, 2 tu. Lepas tu saya bila PKP ni saya rasa lagi senang sebab saya boleh close orang online. Saya akan cakap klien. Baru ni saya dapat close dekat satu klien saya dari Perlis. Saya dapat close. Saya tak kenal dia, memang stranger lah, tapi sebenarnya saya ni dari kawan. Referral case lah ni, referral case. Saya close dengan dia. Alhamdulillah lah, dia terbuka hati nak ambil. Sebenarnya saya dah approach, dia baru tahun ni 2020 ni dia reply saya punya WhatsApp. Dia tengok status saya, hari-hari saya hantar. Rupanya dia save nombor, dia save. Bila dia save, dia tersedar lah. Hari-hari saya akan cerita pasal kebaikan-kebaikan hibah ni. Itulah yang bestnya PKP ni, ada juga untungnya kita tak payah keluar sangat. Klien pun akan selesa. Duduk rumah je kan? Saya MCO saja. Apa tu, ramai tak? Dah banyak tak close melalui online? Boleh lah. Tak adalah banyak. Orang lain lagi banyak. Saya okey. Yelah. Bagi saya dapat tapi 4 kes tu alhamdulillah dah. Orang lain lagi hebat. Terus rakan niaga. Okey lah tu. Okey, hebat lah. Okey, terima kasih Puan Nurul. Sekarang kita dah bersiaran selama setengah jam. Hari ni kita ada 2 tetamu. Pada yang baru masuk, kita ada 2 tetamu. Kita ada Encik Faris Daniel dari Batu Pahat. Kemudian kita ada Puan Nurul Ashikin dari Rawang, Selangor. Okey. So saya nak buka soalan kepada sesiapa yang ada soalan, boleh terus bertanya di kita punya ruangan chat room kita ataupun di live chat kita. InsyaAllah saya akan ajukan soalan-soalan tuan-puan untuk dijawab oleh Faris Daniel dan juga Puan Nurul Ashikin. Okey, kita kepada soalan seterusnya kepada Faris Daniel. Boleh tak Faris cerita apakah target ataupun impian Faris dalam masa setahun ke 5 tahun akan datang ni? Boleh tak share dengan kawan-kawan? Kita nak tahu nak beli dalam masa setahun ni, kemudian dalam masa 5 tahun. Okey. Impian saya dalam masa setahun saya nak keluar Westfire sebiji. Wellfire? Westfire sebiji. Dalam masa setahun saya nak keluar Westfire sendiri. Sebab ayah cakap kau mesti keluarkan Westfire dalam masa setahun. Tak nak kau kena buat juga. That's why saya kena buat juga. Untuk keluarkan Westfire sendiri lah. Then untuk 5 tahun yang akan datang pula, saya kalau boleh lah, impian saya nak ada Lamborghini sebiji. Saya memang minat dengan Lamborghini. So saya memang nak beli Lamborghini. Lamborghini, dan saya nak ada jet pribadi saya sendiri, dengan saya nak ada kapal pribadi saya sendiri. Itu lama lagi tu, Faris. Tapi kalau 5 tahun nak beli Lamborghini tu mungkin boleh bukan sesuatu yang mustahil lah, boleh dicapai, okey. Wellfire pun kalau nak beli boleh capai dalam masa setahun, insya-Allah tak ada apa masalah pun, okey.
Pandai yang Encik Jam ni Dia tak nak beli, dia suruh anak dia beli kan. Okey, tak apa. Okey, boleh tak kita nak minta pula Puan Nurul cerita ataupun share, kongsi dengan kita impian Puan Nurul ataupun target dalam masa setahun ni, mungkin daripada segi pendapatan ke, dan juga target jangka panjang, mungkin 5 tahun akan datang, apakah yang Puan Nurul impikan? Boleh tak share? InsyaAllah, silakan. Target saya dekat Ihtisas ni, saya nak bina seramai mungkin lah, seramai mungkin rakan niaga. Sebab pada saya, lagi banyak kita bantu orang, lagi kita dipermudahkan lah rezeki kita tu. Apa yang saya nak, ialah kita memang nak income kan, income kita, tapi saya nak share keseronokan income dekat Ihtisas ni. Saya nak share dengan ramai rakan niaga. Saya ada rakan niaga yang aktif. Saya kata kat dia, tak kisah, tapi bisnes ni tetap kita jalankan. Dia alhamdulillah dia dengar cakap saya, dan dia dah ada satu rakan niaga baru. Dia dah masukkan bulan lepas satu rakan niaga, bulan Disember satu rakan niaga. Cepatlah dia follow saya cepat. Dia bina dia punya group juga. Saya nak dia rasa apa yang kita rasa. Jadi itu impian terdekat. Impian by end of March 2020, saya impikan saya ada 6 rakan niaga, 6 ke 10 rakan niaga. Yang aktif. Yang aktif lah, yang buat kerja sama-sama, yang nak buat sama-sama. Yang jangka panjang, ialah kita dah ada rumah, tapi saya nak buat satu lagi rumah untuk family yang lebih selesa lah. Kereta, rumah tu, tapi family type lah. Kereta yang ada, tapi kena tukar baru lah kan. Ya, betul. Terima kasih Puan Nurul. Okey, dengan perkongsian tadi. Okey, kita tengok ni ada banyak soalan dah masuk, alhamdulillah. Ni Faris, Puan Rauda tanya ni, Sis Rau tanya ni, bagaimana nak kekalkan target dalam time PKP ni? Faris jawab. Nak kekalkan target dalam time PKP ni, macam saya, okey, kalau saya dapat appointment saya pergi. Macam sekarang saya tolong rakan niaga saya untuk key in case, so saya dari Batu Pahat, saya datang Shah Alam untuk bantu dia. Macam tu. Walaupun PKP bukan satu alasan untuk kita untuk tak nak keluar. Macam tu. Kerja jalan macam biasa lah. Kerja jalan macam biasa. Walaupun PKP kita tawakal je. Sebab sakit tu Allah yang bagi. Kalau dia nak bagi tu satu purpose dosa lah bagi kita. Yang penting kerja kita jalan. Alright. Jalan macam biasa jalan terus lah dengan cakap. Jalan terus, jangan stop, jangan berhenti-berhenti. Apa yang kita buat, kita buat je. Apa yang selalu kita buat, kita buat. Okey, terima kasih Faris. Okey, kita ada soalan kedua ni dari Nurfaniza. Nurfaniza Zahari, dia tanya, okey, ni Nurul kena jawab ni. Macam mana nak tolak rejection? Nurul, boleh tak share macam mana nak tolak rejection? Senang je, Izzah. Izzah ni ejen saya. Apa tu? Kalau kita kena reject, kita kena fikir. Allah kata itu bukan rezeki kita, tak apa. Biar dia dah ambil dengan orang lain. Next je. Tak payah berpening. Next, ramai lagi. Ada berapa juta rakyat Malaysia, kita buat lagi. Dekat takaful ni senang je. Tak nak, tak payah pening-pening. Betul tak Cik Hus? Next kan? Ya. Next tu. Kalau hari ni saya terbaca satu quote yang dibuat oleh seorang GAM di AIA kan. Dia cakap macam ni. Kita tak payahlah tak cerita sungguh-sungguh ni pasal anak dia siapa nak jaga nanti, bini dia siapa nak jaga. Lagipun tu bukan family kita. Kita nak sibuk-sibuk sangat kan. Dia kata next. Itulah cara nak pujuk artis ni. Tapi janganlah kan, kita kerja, kita kerjalah betul-betul. Kita cerita betul-betul, kita sungguh betul-betul. Tapi itu nak pujuk artis sendiri boleh lah untuk pujuk artis sendiri lah. Lantak kan, kau tak nak, dah next. Macam tu kan. Tapi tak apa. Ini ada bisnes kita buat ni lah bisnes yang
memang rejection punya business. So untuk siapa tadi? Nama dia Iza Nurfaniza. Rejection ni ialah makanan kita lah dekat dalam industri takaful ni. Nanti insyaAllah lama-lama, kalau saya paling risau kalau rakan niaga kita tak pernah kena reject. Ni biar lagi saya risau. Cik Usaini, saya dah 6 bulan join ni saya tak pernah kena reject. Itu lagi saya risau kan. Jadi kena reject ni okey, saya maksudnya kalau orang kena reject ni maksudnya dia buat kerja. Kalau dia tak kena reject tu dia tak pernah buat kerja lah tu So kena reject ni biasa. Kalau dalam kelas-kelas saya selalu cakap sentiasa menjawab bantahan dengan soalan. Sentiasa menjawab bantahan dengan soalan. Okey. So okey, ada apa-apa lagi tak soalan ke sini? Tak ada. Ada ni, siapa ni? Puan Sisrau dia tanya, wah simpelkan Kak Nurul yang besar. Okey. Faris cari teman hidup dulu. Mak. Belum masa. Okey, ni ada Juan Nazrul ditanya, sebulan kena berapa ya target kes untuk kelangsungan hidup? Alamak, untuk kelangsungan hidup je ke? Kita buat takaful ni bukan untuk kelangsungan hidup ni Juan. Kita buat takaful ni betul-betul memang boleh buat duitnya. Okey, jawab Faris. Dia tanya kalau nak betul-betul nak jadi ejen ni, berapa kes kita kena buat sebulan? Faris jawab. Kalau betul-betul nak jadi, paling sikit kita kena buat 4 sebulan, paling sikit. Paling minimum lah. Tapi kalau macam dekat kalau dengan ayah, dengan Haji Jeb, dia kasih limit paling sikit 10. So nak tak nak kena cari juga sampai 10. Tapi kita dah usaha, rezeki orang yang bagi tak dapat, tak boleh buat apa lah. Tapi minimum kalau dekat agensi ayah 10. Macam tu. 10 tu dia punya kenaikan gaji berapa tu? Kalau 10 kes berapa naik gaji? Kalau 10 kes, tengok FYC dia berapa. Kalau kes besar lah gajinya. Kalau kecil lah gajinya. Lepas tu kalau boleh cari yang, kalau nak cepat naik gaji, cari yang year by year. Bayar guna yearly lah maksudnya. Tu baru akan nampak dia punya peningkatan sangat tinggi. Okey. Juan Nasru. Biasanya kalau kita bukan nak survive lah, kita betul-betul buat bisnes ni sebab 1 bulan ada 30 hari. Sebenarnya 4 kes tu sikit saja bermakna seminggu 1 kes je. Kalau betul-betul boleh buat 10 kes sebulan, kita punya gaji, kenaikan komisen ataupun pendapatan kita tu sekitar RM600 sebulan kita naik gaji Orang naik gaji tahun-tahun kan. Tapi kita di Ikhtisas ni naik gaji bulan-bulan. Okey. So ada apa-apa soalan lagi tak? Okey. Okey. Bulan ni target berapa AYC tu? Okey, ni simple lah Rauda. Tanya yang lain. Yang susah-susah nak jawab sikit. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi pada kita punya sembang santai. Balik semula kita punya pada sembang santai. Kita hari ni ada Faris Daniel, anak muda kita baru berumur 21 tahun. Tapi Alhamdulillah sudah 4 bulan beliau berjaya mengekalkan power of istiqomah. So hopefully bulan ni pun dia masih lagi mengekalkan dia punya kepawaan dia tu kan. Dan juga kita ada Puan Nurul Ashikin dari Rawang, yang orang agak lama juga, bermula tahun 2017. Alhamdulillah ada juga pencapaian dia. Yang paling saya tengok yang paling ketara apabila beliau mula masuk ke Ikhtisas ni, saya nampak dia dah mula buat rekrutmen. Itu yang saya suka, maknanya dia dah mula memikirkan bisnes. Otak dia dah mula berfikir tentang bisnes, bagaimana nak besarkan perniagaan. Sebab kalau mana-mana perniagaan yang kita buat, kita tak akan kaya kalau kita bisnes seorang-seorang. Kita kena bisnes ramai-ramai, kita kena ada rangkaian kita kena ada tim kita, baru kita boleh berjaya ataupun boleh mencapai pendapatan yang tinggi dalam perniagaan. Okey, kita balik kepada Faris. Kita nak tahu Faris, okey, apakah
apakah ayat yang digunakan oleh Faris setiap kali Faris buat rekrutmen? Nak ajak orang kan buat rekrutmen tu, apakah ayat-ayat yang biasa Faris guna? Kawan-kawan kita nak tahu ni. Ayat-ayat yang biasa saya guna. Biasa saya jenis menunjuk, bos. Menunjuk Saya memang jenis menunjuk. So kalau setiap kali macam saya jumpa kawan saya mesti pakai barang yang memang mahal lah. That's why diorang tanya, kau buat apa kerja sekarang? Kau kerja apa sekarang? Macam mana kau boleh pakai kereta macam ni? Macam mana kau boleh pakai kasut macam ni? Tu cara saya, bos. Kalau macam tu diorang tanya, tu dah buka. So nanti saya cerita pasal Takaful. Then dia macam berminat, dia akan join. Macam tu lah saya tu. Jenis saya jenis menunjuk senang cerita menunjuk. Tunjuk, bukanlah maksudnya nak tunjuk kemewahan. Nak tunjuk macam nak suruh minta dia tanya kan. Tunjuk tu nak suruh dia minta dia tanya. Ya betul. So nanti dia akan tanya, kau buat apa sekarang? That's why itu salah satu jalan untuk kita cari RN. So macam saya memang akan letak kunci kereta, handphone semua terbalik biar dia nampak logo-logo semua. Nampak tu. Hebat Okey. Kita ada satu soalan daripada Nur Nabila ni. Saya nak minta Puan Nurul pula jawab. Okey. Tapi dia punya soalan lebih kurang juga macam mana nak handle rejection. Cuma dia kata macam mana nak handle rejection dari orang muda. Nurul boleh tak? Macam mana nak handle rejection dari orang muda? Orang muda rejection tu dari orang muda ni senang je. Bagi saya lah. Kita nampak tak? Semua senang je Puan Nurul cakap. Kenapa dia reject? Kita kena tengok dia punya income berapa. Kita tengok dia punya, kita nak ambil dia sebagai agent, kita nak ambil dia sebagai klien, kita kena tahu dia punya kemampuan dia, keperluan dia pada Takaful. Okey. Lepas tu kita kena jadi kawan lah dengan anak-anak muda ni. Kita sharing betul-betul apa kepentingan dia, jika berlaku apa-apa kat dia, apa yang dia ada, apa yang hutang yang dia ada, kita decide lah. Apa yang akan tanggung kalau parents tu tak kerja lagi kan, dah berumur. Jadi dengan Takaful ni nampak tak betapa penting dia faham. Kita pastikan lah. Bayangkan jika hari kita tak ada lagi, tapi kita tak nak tinggalkan hutang-hutang dekat mereka kan. Bayangkan, cuba bayangkan yang adik ni ada dah, tapi kita tinggalkan hutang. Kesian tak pada family dia? Nurul? Tak dengar. Tak kuat Nurul punya line ni. Hilang upaya kekal ataupun kematian. Ya, dengar. Ada. Terus, dengar tak? Dengar putus-putus. Dekat sikit dalam mikrofon tu. Putus? Okey. Dengan anak muda ni senang je. Kita nak counter dia. Kita bincang dengan dia elok apa yang keperluan dia nak, apa yang hutang yang dia ada, apa hutang dia ada, berapa income yang dia ada, berapa dia bagi pada ibu apa, dah tolak semua tu bersih. Saya cakap kat mereka akan nak 10% je, 10% pada bersih yang gaji yang dia ada. Ni bukan untuk akak lah, akak pun tak adalah nak ambil tinggi-tinggi dari awak. Apa yang akak nak share, hibah ni penting. Bila cuba awak bayangkan satu hari awak tak ada, awak ditakdirkan tak ada, pergi dulu. Keluarga tentu sedih, tapi kalau hutang yang kita tinggal tu lagi sedih untuk mereka nak settlekan. Inilah keperluan. Bukan sebab kematian je, kita boleh fikirkan risiko hilang upaya kekal, TPD. Okey. TPD pun memerlukan kos yang banyak. Saya selalu share anak-anak muda. Okey. Bila sambil tu saya akan cakap lah, adik ni ada masa tak kita pergi rakan niaga ke, berminat tak, saya survey sekali lah. Nurul. Nurul.
Ada juga orang tanya ni Nurul. Nurul ada buat apa-apa amalan tak? Apa ada buat apa-apa amalan yang sentiasa istiqomah buat amalan tu? Amalan. Ada? Amalan rohani. Cakap amalan tak, amalan apa? Tak, dia tanya ni ada apa? Apakah amalan rohani yang istiqomah yang diamalkan? Dia kata. Encik Amirul tanya ni. Tak ada apa sangat. Tak ada apa sangat. Saya biasa-biasa je. Saya buat macam biasa je lah. Saya tak ada. Saya bukanlah ustazah-ustazah. Saya punya amalan banyak lagi kurang. Saya masih memperbaiki lagi. Ada satu yang istiqomah tak? Ada satu yang istiqomah tak? Istiqomah. Sekarang ni istiqomahnya solat lah kita jaga. Solat tu mana-mana kan. Solat yang utama. Solat lepas dah solat tu solat ditambahlah dengan solat sunat. Faris? Dulu-dulu tak buat. Dulu-dulu tak dapat buat. Dulu-dulu kita kerja, kita tak dapat buat. Bila umur macam ni, dia kerja sendiri, kena buat lah. Allah dah bagi masa dah ni. Masa free untuk kita. Saya pun banyak lagi kurang Cik Us. Saya memang saya kata saya sangat-sangat kurang. Sebab ni saya tak pandai. Saya masih belajar. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, Faris. Faris. Ni orang tanya ni, Faris ada apa-apa amalan ke? Amalan rohani yang istiqomah. Amalan rohani. Biasanya saya sedekah je lah, sedekah. Lepas tu kalau macam jumpa orang tua tu susah-susah ke, jual keripik tu jalan dia, saya mesti singgah, saya mesti beli. Saya mesti singgah, saya mesti beli. Lepas tu dia, dapat cik ni rezeki haji. Kalau saya ada rezeki haji. Saya mesti, kalau jumpa tepi jalan ke, saya mesti singgah, saya mesti beli. Kalau yang macam orang apa, minta sedekah ke, saya mesti bagilah. Ada 10 orang lah saya bagi. Walaupun 10 sen ni 20 sen dia tak saya bagi. Okey. Nampak tak? Itu amalan. Tapi kalau tanya saya lah, saya kenal dua-dua orang ni. Okey, kalau pada pandangan mata saya lah satu, Puan Nurul ni dia orang dia lemah lembut bila bercakap dengan orang. Sangat-sangat berbudi bahasa. Itu saya notice lah. Kalau Faris ni dia seorang yang sangat-sangat sayangkan mak dia. Dia apa-apa pun mak dia itu antara kadang-kadang yang you all buat you tak sedar, tapi macam saya orang yang berpengalaman dan orang tua lah senang cakap kan. Memang kita nampak lah, kita tahu. Okey, alhamdulillah. Kita punya penonton sekarang 25 orang. Kita ada 25 orang yang bersama-sama kita menonton di live chat ataupun menonton di YouTube channel kita, live YouTube channel kita. Kita ada persoalan-soalan lain ke? Tak ada, tak apa. Okey. Kita nak tanya Faris sekali lagi. Kita dah memasuki ke 10 minit lagi ke pukul 10. Ini mungkin soalan-soalan yang terakhir daripada saya. Okey, boleh tak Faris share dengan semua penonton kita apakah harapan Faris tentang kerjaya di Ikhtisas ni, dan apakah you punya dia tadi target tau, ini you punya harapan, okey? Apa you nak jadi pada masa-masa akan datang? Harapan saya masa akan datang saya dapat kalahkan semua BOD lah yang sekarang ni. Itu harapan saya. Lepas tu saya, kalau boleh harapan saya ada 9 orang RN kat bawah. Saya harap semua RN saya menjadi. Selalu harap diorang menjadi. Sebab apa? Kalau diorang menjadi, diorang dapat bantu orang lain. Dari segi kewangan, dari segi kerjaan, diorang dapat bantu orang lain. Itu harapan saya. Sebab kalau kita buat kerja tu seorang, benda tu tak menjadi. Kalau buat beramai-ramai, baru kerja tu jadi. So, makin ramai orang bawah saya, harapan saya makin ramai orang bawah saya, makin ramai saya dapat bantu orang lain. Macam tu.
Okey. Itu saja. Ada apa lagi nak tambah? Saya rasa tu je lah bos. Itu je Nurul, Puan Nurul, ada tak apa harapan sepanjang pada masa akan datang dalam kerjaya sebagai wakil takaful ni? Dipersilakan Puan Nurul. Harapan saya lah, apa impian, harapan ke impian ni sama je kan? Ya, sama je. Saya punya harapan saya dapat bina rasa, saya dapat jadi AD lah, jadi AD. Segan nak cakap ni, jadi AD tu besar lah, bagi saya tu tak sangat besar. Tapi saya nak cabar diri lah, cabar diri. Saya nak jadi AD, saya bukan nak bukanlah kata nak bina tu sebabkan diri sendiri. Saya nak share kebaikan yang dalam ikhtisas ni kita dapat overriding cepat. Saya nak sharekan tu. Keseronokan kat situ kita ada overriding. Nanti bayangkan satu hari dah umur 60, 70 kalau umur panjang duduk je, income masih tak ada. Income kita masih masuk sebab apa? Kita punya downline banyak. Tapi bukan saya buat ni bukan kerana saya nak sorang-sorang. Saya nak bina rakan niaga saya sama-sama. Saya pun harap saya berjaya dan mereka juga berjaya. Macam BOD sekarang lah, semua dah senang. Tu yang saya punya idola semua ni. BOD mana yang senang tu? Semua lah BOD. Aduh. BOD kaya kan? Amin. Amin. Okey, itu memang semua harapan semua orang kan. Kalau boleh kita nak ialah kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih senang kan. Tapi insya-Allah lah kalau kita dalam industri ni kita bukan skim cepat kaya tau. Kita skim pasti kaya. Tapi tak cepat, lambat. Lambat. Saya sendiri pun dah pasti tahun ke-14, saya dah tahun ke-14 dah kan. Dah tahun ke-14 saya dalam industri, baru saya sampai level macam ni. Jadi memang lambat sikit lah. Tapi insyaAllah seperti yang saya selalu cakap, kejayaan tu bukan matlamat. Kejayaan ialah satu perjalanan. Okay? Sepanjang kita hidup, kita akan dapat kejayaan-kejayaan kecil, dan kejayaan-kejayaan kecil tu menjadi akan menuju satu lagi kejayaan yang lebih besar. Okey. Terima kasih Faris, terima kasih Nurul Ashikin. Ada lagi soalan yang tanya ni. Dia tanya macam mana nak kekal ceria dan bertenaga? Macam Tuan Faris dan Puan Nurul. Macam mana nak kekal ceria dan bertenaga? Ni daripada Adam Hisham. Faris pun boleh jawab dulu. Macam mana nak kekal ceria dan bertenaga? Yalah, umur baru 21 memanglah ceria dan bertenaga kan Faris? Nak kekal ceria dan bahagia Apa soalan tadi? Kekal bertenaga. Bertenaga. Ceria dan bertenaga. Sebab saya memang jenis yang, kalau kenal betul-betul saya memang jenis yang Rio. Kalau betul-betul yang kenal saya jenis yang Rio. Tapi sebab tu lah saya always happy kot. Sebab jumpa orang memang saya akan buat benda yang bukan-bukan lah. Benda yang bodoh-bodoh kacau orang semua. Macam tu lah. Then bertenaga, saya tak tahulah nak jawab untuk yang bertenaga tu. Sebab apa, saya pun masih muda lagi kan. Yang bertenaga tu saya rasa Puan Shikin kot yang patut jawab. Sebab apa, dia dah berumur sikit. Tapi dia mesti pun dapat dagang full ni. Saya rasa soalan tu patut untuk Puan Shikin. Tapi kalau macam saya jangan. Shikin, macam mana boleh kekal bertenaga ni Shikin? Sekarang umur berapa? Tadi tak nak cakap kan, umur rahsia. Tak ada rahsia. Belum bilang. Saya ni lah, nak kata keep fit tak ada juga. Saya kurang juga exercise, tapi saya kena ceria. Saya memang jenis jumpa orang saya senyum. Saya tak ada, saya macam ni. Kita hidup ni jangan cari musuh. Kita hidup jangan cari musuh. Kita kena happy-happy. Sebab kita tahu umur kita sampai bila. Kan? Jangan jadi pasal lah. Saya punya ada dendam, tak ada apa. Semua tu akan jadikan penyakit. Kita kena
Yang penting tu kena happy. Happy, santai, buat kerja tu tak payah nak. Dulu saya kerja, saya stres. Kerja macam nak mati, balik gelap kan. Lepas tu balik bising-bising. So sebab kata berhenti je lah. Macam berhenti je lah kerja bank tu. Dan saya kerja takaful ni. Kalau saya dah keluar rumah, saya dah jumpa orang, satu hari tu saya akan penuhkan masa dengan aktiviti. Saya jenis dah keluar tak reti nak balik rumah. Kalau saya dah buat kerja, saya tak reti nak balik rumah. Balik dah sampai mana lah. Sebab saya akan terus appointment lain lah. Saya akan continue. Lepas seorang saya jumpa seorang. Sehari saya keluar, saya habiskan betul-betul. Saya jenis kerja macam tu lah, saya kerja buat jenis tu lah. Dari dulu saya memang kerja sehabis baik kita lah. Ni kita kerja orang, makan gaji. Sekarang kerja sendiri. Kerja sendiri pun saya main-main juga ni. Kalau kerja betul-betul saya dah bukan kat sini dah kot. Saya main-main lagi. Saya mengaku saya kerja santai sangat. Saya tak nak stres-stres. Apa yang ada, apa yang Allah dah kurniakan tu dah cukup alhamdulillah. Tapi saya niat saya buat takaful ni lebih pada dakwah lah. Saya share hibah. Saya nak pastikan satu keluarga satu hibah. Sekarang ni saya dengan kawan-kawan lah, dengan kawan rapat, dengan jiran. Sebab saya baru masuk jiran-jiran ni. Saya belum kenal mereka lagi. Saya baru masuk satu, saya nak close. Ada yang tak close lah. Sebab dia susah sikit. Dia dulu. Dia kita punya peningkatan. Dia nak percaya kita aktiviti kita tu apa. Dia cakap kita tu apa. Dia nak close tu memang lambat sikit. Okey, terima kasih Puan Nurul. Ingat tadi Puan Nurul ada satu word yang Puan Nurul sebut tu kan. Jangan cari musuh, jangan cari pasal kita memang saya pun memang setuju sangat tu. Itu pun antara benda yang perkara yang saya pegang. Saya akan avoid semua. Kalau ada orang nak cari pasal dengan saya pun saya akan stop. Okey, kalau kau nak menang pun menang lah. Kita jangan cari pasal dengan orang. Kita buat yang terbaik untuk diri kita. Kita tunaikan tanggungjawab kita. InsyaAllah kita akan selamat. Kita akan selamat di dunia. InsyaAllah kita akan selamat juga di akhirat. Okey, saya rasa cukup sejam kita punya program Sembang Santai hari ni. Dan saya pun tadi memang dah plan kita tak akan buat lama-lama sebab nama program Sembang Santai. Dan sebenarnya benda-benda ataupun ilmu ni hanya program-program yang sebegini, dia sebenarnya lebih nak dapat recharge ataupun nak dapat energi daripada kawan-kawan yang kita yang lain. Okey, kita tengok macam mana Faris, orang anak muda, 21 tahun umur, nak ikutkan dia punya kontak tu masih kurang tapi boleh juga buat dalam industri ni. Kita tengok orang yang ada anak 5, bekas pekerja bank 20 tahun, cuba nak buat bisnes tapi alhamdulillah dia jumpa takaful, dia buat dah. Itu kita nak dapatkan energi sebegitu supaya, sebab dalam industri takaful ni saya bukan you all punya majikan. Ingat saya bukannya you all punya majikan. Cik Syah pun walaupun dia CEO, dia pun bukan you all punya majikan. Kita semua BOD hanyalah mentor saja. Kita boleh bagi guideline sebab macam saya sendiri dah 14 tahun, dah banyak silap salah yang saya buat. Jadi dengan adanya mentor, jadi you all boleh dapatkan guide atau bertanya mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat. Tapi majikan you all sebenar hanyalah satu, iaitu matlamat you all. Matlamat menjadi majikan kepada kita. Matlamat yang jelaslah baru kita akan bekerja ke arah matlamat kita. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Faris Daniel pada malam ini dan juga Puan Nurul Ashikin. Juga kepada semua kita punya penonton. Kita ada 25 orang sekarang yang mendengar di YouTube channel kita. Terima kasih semua kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini, menimba sedikit pengalaman, menimba sikit ilmu dan mendapatkan energi daripada kawan-kawan kita ni, insyaAllah supaya kita dapat istiqomah dalam kita punya usaha, supaya dapat kita bertahan, kita kuatkan semangat kita sama-sama di dalam musim PKP ni
untuk terus kita berniaga, kita berjihad, kita menegakkan muamalat Islam, kita mengelakkan orang daripada tercebur ke dalam muamalah riba. Kita pastikan keluarga, tidak ada keluarga yang ketua keluarga dia meninggal dengan keluarga dia miskin, sebab miskin ni sangat-sangat Allah tak suka. Ada hadis sesungguhnya miskin ini boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kerja kita ni untuk mengelakkan orang daripada miskin dan akhirnya kufur. Okey, macam saya pernah cerita, saya pernah tengok orang miskin, tak ada orang bagi bantuan, akhirnya datang bantuan-bantuan daripada tokong dan gereja dan sebagainya, jadi menyebabkan dia orang happy dengan bantuan-bantuan ni, yang mana kita rasa sepatutnya kita penduduk setempat dia ada power untuk, ada kekuatan untuk bantu orang-orang miskin ni. Jadi kalau boleh kita nak elak lagi perkara-perkara macam ni, kita bantu orang dapatkan hibah supaya tiada lagi kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia ni. Okey, terima kasih semua sekali lagi. Saya ucapkan kita sudahi program kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklah kenapa member aku buat teater ni member lagi. Mari kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kerazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami.